Okey, hai, Assalamualaikum. Okay, kita tunggu lagi yang lain. Hai, Assalamualaikum. Salam aura rezeki daripada JM buat anda semua. Okey, di Facebook Aura Rezeki Malaysia dan juga di channel TikTok JM. Okey, mana yang belum follow JM di TikTok boleh follow di TikTok JM Miswan. Dan juga mana yang belum follow JM di Facebook, okey, boleh juga follow JM di Facebook Aura Rezeki Malaysia. So hari ni JM nak sembang-sembang tentang nak bisnes ni, tapi semangat tak ada. Semangat kejap ada, kejap tak ada, kejap naik, kejap turun semangat ni kan. So sebab pasal semangat ni semua orang sama je, macam tu kan. Okey, terima kasih yang join JM tengah hari ni di Facebook dan juga di TikTok. Okey. So hari ni JM nak sembang-sembang pasal nak bisnes tapi semangat tak ada. Macam mana ni? Macam mana ni? Nak bisnes semangat tak ada. Alah, lagi-lagi pula dah lah hari biasa pun semangatnya tak ada buat bisnes. Bulan puasa lagilah. Kan semangatnya terus masuk ke dasar laut tu. Kan. Okey. So jadi JM nak sembang lah juga hari ni pasal bagaimana nak membina semangat diri setiap hari, sebab semangat diri ni sangat penting tau. Sangat penting untuk kita melalui ataupun untuk kita melalui proses-proses kehidupan kita setiap hari. Sangat-sangat penting sangat. Okey, mana yang dengan JM boleh tolong sharekan video ni. Okey, hai Nurul Hayati. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey, mungkin boleh tolong share JM kan. Manalah tahu kan ada di antara kawan-kawan kita yang semangatnya hilang, yang hatinya gundah gulana, yang resah gelisah kan dengan kehidupan mereka kan, tak tahu bagaimana nak pulihkan semangat, tak tahu bagaimana nak membina semangat diri, nak membangkit semangat diri, tak tahu kan. Mungkin ada di antara kawan-kawan kita dekat luar sana, ataupun kalau tak kawan-kawan kita ke pun mungkin ada sepupu, sepapak, saudara kita yang ialah resah, gelisah kan, fikir dengan keadaan sekarang. Lagi-lagi kerajaan nak umumkan sama ada kita MCO balik ke ataupun macam mana ni kan. Dengan keadaannya sekarang yang tak boleh nak buka kedai macam biasa, mungkin kita akan kembali macam MCO yang pertama dulu. Kita mungkin banyak banyak yang di luar sana mengalami tekanan perasaan, tekanan emosi yang kita perlu bantu. Waalaikumsalam. Kak Ita. Okey, hai Rina. Nampak Isha tadi. Hai Isha. Okey, JM ni tak berapa sangat nak nampak sebab jauh skrin tu kan. Okey. Bagi yang dekat TikTok, salam perkenalan daripada JM. JM baru lagi nak berkenal mesra dengan sahabat-sahabat TikTok. Maklumlah
dah berumur ni kan. Tak sama macam orang muda kan. Okey, hai yang bagi hai tu. Terima kasih. Okey. Alright, nak cerita pasal semangat diri. Minta tolong kepada yang ada hari ni dekat Facebook ke, okay, boleh bantu JM untuk kita sharekan video ni, sebar-sebarkan. Okay, untuk pengetahuan you all, yang mana yang belum follow JM di Facebook personal JM, masih ada lagi ruang kekosongan. Masih ada lagi ruang kosong di hati. Cewa. Masih ada lagi ruang kosong untuk anda add friend bersama dengan JM. Mungkin ada sahabat-sahabat baru yang ada di TikTok yang belum friend dengan JM. Masih ada lagi kekosongan, ruangan kosong di Facebook personal JM. Masih ada lagi. Boleh follow JM, ataupun boleh add friend JM, nama JM Miss Wan ya, di personal. Di IG juga ada JM Miss Wan dan juga ada Aura Rezeki Malaysia. Sekarang JM live juga di TikTok dan juga di page Aura Rezeki Malaysia. Okey, untuk mengetahui you all, JM dalam setiap hari JM setiap hari Isnin sehingga Jumaat sepanjang bulan Ramadan ni, okey, JM akan bagi duit berbuka puasa untuk semua, untuk follower JM, sahabat-sahabat JM yang bertuah. Senang je nak dapat duit berbuka puasa ni. Setiap hari tahu JM akan bagi duit berbuka puasa. Okey, senang je. You all just comment apa yang JM posting, lepas tu share lah apa yang JM posting ke wall anda. Itu je. Lepas tu JM akan umumkan 5 orang yang bertuah setiap hari kan. Jadi 5 hari sampai Isnin sampai Jumaat, kita ada 5 orang lah yang bertuah untuk dapat duit berbuka puasa. Bolehlah bagi bolehlah bawa duit yang JM bagi tu, okey, bawa anak pergi pasar, belilah juadah untuk berbuka puasa. Aiha daripada Singapura, waalaikumsalam. Okey, JM ada siapa ni? Siapa? Hasni Hasni Suryani, betul ke? JM tak nampak sangat. Sorry sangat. Ya Allah, hai, ampun maaf ya. Okey, hai yang di TikTok. Okey, terima kasih bersama dengan JM. Okey, sekali lagi JM nak bagi tahu setiap hari sepanjang Ramadan ni, okey, JM nak bersedekah. Yelah kan, sedekah ni sebenarnya tak payahlah nak cakap-cakap. Tapi kalau tak cakap, macam mana you all nak tahu? Macam mana you all nak dapat JM nak bagi ni? Macam mana JM nak pilih kan? So sepanjang Ramadan ni, okey, daripada 1 Ramadan hari itu sehinggalah hari ini, setiap Isnin dan juga setiap Isnin sehingga bermula Isnin hingga Jumaat setiap minggu, okey, JM akan pilih 5 pemenang untuk JM hadiahkan hadiahkan duit untuk beli juadah buka puasa. Okey. Alright. Waalaikumsalam. Hai Umi K. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah, hai. Okey, berbalik kepada tajuk kita tadi kan, yang pasalnya nak bisnes tapi tak ada semangat. Siapa yang macam tu? Siapa yang selalu yang bangun tidur, bila bangun tidur tu kan dah bangun, lepas tu dia baring lagi, dah bangun lagi, lepas tu baring lagi. Ya Allah, hai, mesti ramai kan yang macam tu. Even JM dulu sebelum JM mengamalkan mandian garam JM start amal mandian garam pada tahun 2014. Okey, yang mana ketika itu JM diuji oleh Allah tapi kan ujian itu kan kasih sayang Allah. Ujian itu kan menandakan yang Allah memerhatikan kita. Jadi jadi redha
je lah kan. Tapi dulu bila tak ada, masa JM tak ada ilmu kan, bila Allah bagi ujian tu sangat marah dengan Allah. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Sebab kita tak ada apa, kita tak ada ilmu. Sebab tu bila Allah bagi ujian je kita marah. Kenapa kau uji aku? Kenapa aku yang kau uji? Kenapa tak orang lain? Banyak-banyak orang, kenapa aku juga yang kau uji? Macam tu. Sebab dulu tak ada ilmu kan. Jadi kita pun marahlah dekat Allah. Okey, Safini Lini, waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Okey. Jadi JM juga menyalahkan Allah ketika itu ya. Yang mana Allah bagi ujian masa tu buat bisnes. Alhamdulillah ya, pengalaman JM, mana yang baru berkenalan dengan JM ya, salam kenal daripada JM, especially di sahabat-sahabat JM di TikTok. Okey, JM adalah wanita biasa je seperti anda juga dulunya yang pada peringkat awal bila kawan tanya kau nak buat apa sebenarnya, masa tu tahun 2014, yang mana sebenarnya JM dah buat bisnes dah lama dah. JM buat bisnes, bukan buat produk, tapi JM buat pembekalan ya, pembekalan cenderamata kepada banyak jabatan-jabatan kerajaan dan juga swasta ketika itu ya. Pada tahun berapa ya, tahun 2006 macam tu. Jadi bila kita tak ada ilmu ni, kita pun redah aja. Ya, buat bisnes pun redah aja. Buat bisnes pun macam janji dapat untung. Jual ada yang beli, janji dapat untung. Ya. Okey, JM nak tengok siapa yang bersama dengan JM ni. Okey. Alright, kawan semua. Okey, JM nama JM boleh panggil JM saja. JM adalah nama JM Julinda binti Miswan, tapi senanglah panggil nama singkat JM kan. Dikenali sebagai JM, panggil je JM, tak payahlah nak puan-puan, tak payah nak madam-madam, tak payah. JM ni biasa-biasa je. So tahun 2014 JM diuji dengan kejatuhan perniagaan. Ya, ketika itu buat bisnes pembekalan cenderamata. So masa tu ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada ni, kita buat ni apa macam tu JM cakap tadi, janji untung aja. Ada jual, ada beli. Macam tu. Tak fikir yang lain-lain tu. Tak fikir yang lain-lain, tak fikir macam mana nak kembangkan bisnes, tak fikir macam mana nak bagi manfaat kepada orang. Tu semua tak ada. Ya, semua tak ada. Jadi ketika itu Allah uji dengan kejatuhan perniagaan, yang mana buat bisnes semakin lama semakin banyak hutang. Buat bisnes semakin lama semakin hutang banyak. Macam mana tu kan? So bila keadaan yang macam tu jadi macam tak betul dah ni kan. Buat bisnes semakin lama sepatutnya semakin banyak duit, sepatutnya semakin semangat, sepatutnya semakin aset banyak, sepatutnya semakin kaya. Tapi buat bisnes semakin banyak lah, semakin lama semakin banyak hutang. Jadi itu dah rasa salah lah tu kan. So daripada situ JM diuji, bisnes jatuh, JM terpaksa tutup perniagaan pada tahun 2014 ketika itu. Tapi pada tahun 2013 tu Allah dah hint-hint jugalah masa tu 2013, yang mana dia kata yelah dia dah hint-hint lah kan. Tapi kita ni manusia yang kisahkan apa orang lain cakap nanti kalau kita tutup bisnes kita. Nanti orang kata itu dah bankrupt lah tu. Itu bisnes dah tak maju lah tu. Itu bisnes tak jadilah tu. Kita sibukkan sangat tentang apa yang orang cakap tentang kita. Kita tak sibukkan apa yang kita lalui ni. Kita sibukkan, kita fikir pasal orang kata kita kan. Kita tak fikir pasal diri kita. So daripada situlah
2014 JM surrender dan JM tutup perniagaan JM, duduk dekat rumah. Duduk dekat rumah dengan hutang yang banyak, agak-agak seronok ke hutang yang banyak. Lepas tu bincang pula dengan suami, minta suami tolong bayarkan hutang kita. Agak-agak suami suka ke? Ni nak tanya ni you all ni. You all ada hutang, lepas tu suami you all willing kata, sayang-sayang hutang you ada berapa? Hutang you ada berapa? Mi abang tolong bayarkan. Ada macam tu. Ada suami cakap macam tu. Itu betul suami yang betul-betul yang soleh. Betul lah tu kan. Ataupun itu betul-betul suami yang sangat kaya kot. Yang kaya yang tak kisah duit banyak, duit berkepuk-kepuk, yang duit banyak duit banyak selit-selit agaknya kan. Tapi JM bukan macam tu. Suami JM biasa-biasa je, bekerja biasa. Bekerja biasa. Waalaikumsalam Kak Ida. Suami JM bekerja biasa saja. Tapi dia stres tau bila kita minta dia bayarkan hutang kita kan. Dia pun ada komitmen setiap bulan nak bayar duit kereta, nak bayar duit rumah, anak-anak lagi sekolah kan masa tu kan, anak-anak kecil lagi kan. Mana ada orang yang suka nak tolong bayarkan hutang orang walaupun suami kita sendiri kan. Daripada situ JM mula semangatnya hilang. Duduk kat rumah, hati gundah gulana. Tak ada semangat. Nak bagi bedak pun tak semangat. Nak jumpa kawan-kawan pun tak bersemangat. Masa tu nak jumpa kawan-kawan tak ada semangat langsung. Ada kawan datang kat rumah pun ajak buat bisnes, masa tu pun katanya tak payah pakai modal kan. Kalau dropship kan, you all tahu kalau dropship ataupun dropship lah kan, dipanggil dropship, tak payah pakai modal kan. Dia just promote dekat Facebook ataupun dekat media sosial. Lepas tu dia dah boleh buat jualan, dapatlah commission. Tapi kan you all masa tu walaupun semangat, walaupun percuma tanpa modal ke apa ke, tapi kalau semangatnya tak ada, memang kita tak boleh nak lakukan apa pun. Walaupun Allah bagi idea banyak sekalipun, walaupun Allah datangkan kita orang-orang yang baik untuk bantu kita, tapi semangat kita tak ada, kita tak boleh bangkit kawan-kawan. Kita tak boleh bangkit. Kita tak boleh bangkit dengan sendirinya. Kita nak buat apa. Semangat tu sangat penting. Sebab tu sepanjang Allah uji JM ketika itu tahun 2014, JM sangat-sangat gelisah, resah, gelisah. Nak bayar duit kereta masa tu. Kereta kena tarik tu, itu dah biasalah kan. Dah bayar kena tarik lagi, bayar lagi kena tarik lagi. Itu dah biasa dah. Itu dah biasa. Ya Allah, hanya Allah aja yang tahu ketika itu. Tak tahu nak buat apa. Bila kawan datang tanya, kau sebenarnya nak buat apa? Aku tak tahulah nak buat apa. Sebab semangat dia tak ada. Jadi itulah, kita ni kadang-kadang kan kita fikirkan, kita banyak fikirkan yang tak ada tu. Yang tak ada. Yang Allah dah ambil bisnes kita tu, yang kita resahkan. Yang Allah ambil kereta kita kan. Kita kan buat pinjaman kat bank kan. Bila tak bayar kena tarik lah kan. So kita resah, gelisah kat situ. Bila duit tak ada kita resah, gelisah. Tapi kan JM belajar sesuatu masa tu JM belajar sesuatu masa tu yang mana JM banyak berdoa kepada Allah lah. Sebab tu JM selalu ingatkan kepada kawan-kawan JM, sahabat-sahabat JM usah putus berdoa. Sebab apa? Sebab macam JM tak sekolah pun tak pandai, bisnes pun tak pandai mana bisnes pun tak pandai mana. Tapi kan JM cuma ada doa je kepada Allah. Doa tu sebab apa? Sebab JM yakin yang mana doa boleh mengubah nasib seseorang. Itu yang JM pegang tau. Berdoa kepada Allah. Sebab tu JM selalu katakan, berdoalah bersungguh-sungguh kepada Allah. Minta dengan kesungguhan kepada Allah. Yakin yang Allah pasti bagi kepada kita. Allah sangat baik. Allah sangat kaya. Kita yang miskin nak minta-minta ni. Kalau kita tak minta macam mana kan? Memanglah Allah tahu. Walaupun kita tak minta, Allah tahu apa
juga kita luahkan. Allah nak juga kita ritihkan. Allah nak juga kita merayu-rayu kepada dia. Supaya itulah sebab tu dia bagi ujian. Sebab bila dia bagi ujian, sebenarnya dia rindu pada rayuan-rayuan kita. Allah bagi ujian kepada kita sebab bila kita sibuk, kita jarang-jarang sangat dapat sembang-sembang dengan Allah ni. Kita jarang sangat nak berlama-lamaan, nak memohon kepada Allah, nak memuji Allah ni sebab sibuk sangat. Sebab sibuk sangat. Sebab tu Allah bagi ujian ketika itu. Dekat situ JM belajar sesuatu lah, yang mana kita ni fikir benda yang tak ada je. Tapi benda yang ada depan mata, kita tak mensyukuri dia. Daripada situlah JM belajar. Daripada situ JM belajar mensyukuri apa yang ada dekat kita. Especially suami kita ada suami, anak-anak kita masih lagi ada rumah untuk tempat berteduh, untuk tidur malam. Kita tak tidur pun bawah kolong ataupun bawah jambatan kan. Kita masih lagi tidur dekat tilam yang empuk. So jadi kita kena syukuri apa yang ada. Kita selalu nakkan apa yang kita tak ada, tapi kita jarang sekali untuk kita syukuri apa yang kita ada hari ni. Benda-benda yang kecil tu sepatutnya benda-benda yang kecil tu kita syukuri kan. Itulah daripada situlah JM banyak belajar lah sebenarnya. Belajar bermunajat, belajar menerima sumpahan 100 hari 1000 hari sumpahan. Belajar banyaklah sebenarnya proses hidup ni dalam perniagaan. Jadi bila anda diuji oleh Allah tu sebenarnya, ya Allah, terimalah dengan ikhlas dan sabar. Kerana Allah uji tu sebab Allah masih lagi prihatin kat kita. Allah masih pandang kita. Kalau Allah tak uji, kita ni biasa-biasa je semuanya kan. Maksudnya tak adalah cabaran kat situ, tak adalah pendolakan kat situ untuk kita lebih baik dan lebih baik kan. Okey. Sebab pasal semangat, masa tu semangat memang tak adalah, hilang langsung. Ya Allah, tak tahu nak cakap apa kan. Okey, sebelum JM pergi lagi terus kepada bagaimana nak pulihkan semangat diri, JM sekali lagi JM nak bagi tahu yang mana sepanjang Ramadan ni, okey, JM akan bagi hadiah kepada sahabat-sahabat JM, follower JM. Okey, macam mana nak menang hadiah daripada JM setiap hari tu? Senang aja. Anda just share posting setiap apa pun saja posting yang JM buat di Facebook, di Facebook atau mana-mana lah, just share posting tu, okey, komen kan, okey. InsyaAllah bila Allah berkehendak, dia akan bagilah kan. Dekat situ setiap Isnin hingga Jumaat ada 5 pemenang lah. Ada 5 yang akan mendapat hadiah daripada JM. Okey, hadiahnya berupa wang tunai, okey, sebanyak RM50 setiap orang. Dan hadiah tu anda belilah juadah berbuka puasa. Bawalah anak-anak. Nilai RM50 tu banyak banyak tau tuan-puan, sahabat-sahabat JM. Sebab apa? Boleh dapat banyak lah dekat pergi kat bazar kan. Bolehlah pilih bagi anak, belanjalah anak makan kan. Walaupun RM50. Okey, Nurul Hayati, Alhamdulillah, syukur apa yang ada hari ni. Ya, betul tu. Okey, JM bersama dengan tak nampak lah. Okey, Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua yang di TikTok ni. TikTok ni dia kecil sangat kan, halus ya. Ya Allah, orang yang berumur macam JM ni kan tak nampak bila dah jauh-jauh macam tu kan. Okey. So, bagaimana masa tu JM banyak bermunajat lah dengan Allah. JM bukan nak tunjuk JM ni baik, bukan nak tunjuk JM ni siapa-siapa, tak. Kita ni sama je. JM ni sama seperti anda, sama sahaja, tak ada beza-beza, tak ada Allah bagi kelebihan kat sini apa kat sini, tak ada specialnya kita di mata Allah kan, tak ada. Kita ni semuanya
sama. Allah dah tentukan, Allah sebenarnya dia macam ni tau. Kita ni sebenarnya dalam bentuk satu bentuk CD. Bentuk CD yang mana cerita kita adalah dalam satu cerita, dalam satu CD tu. Itu cerita kita. Dan pemegang watak utama, pelakonnya adalah kita. Hero-nya adalah kita. Heroinnya adalah kita. Jadi nak tak nak kita kena lalui watak kita tu sampai habis. Sampai bila tu JM? Sampailah kita mati. Kita perlu lalui dan kita perlu jalani watak itu, kan? Jadi watak ni macam mana JM? Ada watak sedih ke? Ada watak gembira? Semua ada. Apa yang Allah dah tentukan dalam CD hidup kita tu, dalam cakra padat, kalau bahasa Melayunya, dalam cakra padat, itulah yang akan kita lalui. Macam tu. Jadi ketika itu JM memang hilang semangat diri. Ya Allah, tak tahulah kan nak buat macam mana kan. Nak pakai bedak pun tak nak melawar pun tak nak jumpa kawan-kawan pun tak nak kan. Segan ada, tak ada semangat. Semangat tu langsung tak ada lah. So alhamdulillah berkat daripada, sebab tu berkat daripada kesabaran, keikhlasan melalui ujian Allah ni kan. Dan kita banyak sangat talk to Allah ketika kat mana pun berada. Dia kan untuk berdoa kepada Allah ni memanglah yang afdalnya adalah dekat selepas solat, dekat ketika sembahyang kan, yang afdalnya. Tapi bagi JM kan berdoa kepada Allah ni tak kisahlah kan, tak semestinya atas ketika sembahyang. Anda masuk je dalam kereta dan lepas tu terus berdoa, ya Allah ya Tuhanku, kau berkahilah perjalanan aku. Itu doa. Doa ni kepada Allah tak semestinya atas ketika sembahyang. Kat mana pun boleh berdoa. Tengah masak untuk anak-anak kan, tengah cuci beras tu, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, kau bagi aku beras hari ni untuk aku masak, untuk aku makan dengan family aku. Ya Allah, sebab tanpa izin dia sebiji beras pun kita tak boleh nak dapat kan. Jadi JM banyak belajar dekat situ. JM banyak belajar dekat situ. Apa pun, dekat mana pun kita boleh berdoa kepada Allah. So mintalah berdoa kepada Allah. Bawa kereta, nampak orang berjualan dekat tepi-tepi jalan kan, kita doakan dia. So satu lagi tips yang JM nak kongsikan, kita kena banyak mendoakan orang lain. Sebab apa? Sebab JM ni tak pandai. JM ni wanita biasa, sekolah tak jauh mana pun kan. Bisnes pun tak pandai, baru nak cuba-cuba. Tapi JM ada doa. Sebab JM tahu yang mana bila kita mendoakan orang lain, sebab tu JM selalu ingatkan kepada kawan-kawan JM, doakan orang. Kita selalu minta minta orang doakan kita kan. Tapi kita jarang-jarang nak doakan orang lain. So kita doakan orang lain. Orang tu tak tahu pun tak apa, kita doakan. So JM asal nampaklah gerak-gerak tepi jalan kan, JM akan tanda tangan. Sebab walaupun tengah bawa kereta masa tu kan, sebelah tangan doa, ya Allah, kau limpahkanlah rezeki pakcik tu, makcik tu, ya Allah, biarlah nasi lemak dia ke kuih dia tu laris dengan cepatnya supaya dia boleh balik rehat. Macam tu. So itulah doa-doa. Sebab Allah akan bagi doa yang sama buat kita. Ingat tu untuk mendapatkan doa Allah, mudah aja. Doakan orang lain, malaikat kata Allah akan kembalikan doa yang sama. Sebab tu kena doa baik-baik. Jangan doakan orang yang tak elok, sebab dia akan pergi kepada kita balik yang tak elok tu. Okey, JM nak tengok kat sini dengan siapa JM sekarang. Okey, JM ada Ila kat sini, JM ada Roha, Nurul Hayati. Okey. So jadi kita kena doakan. Sentiasa doakan orang lain. Tak kisahlah dia tak tahu kan, tak apa, lagi bagus. Dia tak tahu, kita doakan lagi bagus. So ketika itu masa tu JM diuji dengan semangat yang hilang. Tapi hutangnya banyak. Nak buat bisnes tak tahu nak buat bisnes apa. Mak ayah masih ada lagi dekat kampung.
balik kampung ni tak ada duit nak beli, ialah sekurang-kurangnya nak beli lauk sikit, tak banyak pun sikit, nak meraihkan, nak menyantuni mak ayah kita kan, kenalah beli kan. Takkanlah setiap kali balik kampung nak minta suami. Kau bayangkan suami ni dah tolong bayarkan hutang ni. Balik kampung nak bagi mak pun nak minta suami lagi. Balik kampung balik kampung nak balik kampung nak beli lauk pun untuk mak pun nak minta suami lagi. Mau tak suami kita merungut? Walaupun ikhlas mana pun suami kita, tapi kalau kita buat macam tu juga jadi tak ikhlas kan. Macam kita nak sedekah dekat luar tu, baru je sedekah yang ni ada lagi yang datang, baru ada yang nak sedekah yang ni ada yang minta yang ni kan. Jadi lama-lama tak ikhlas nak bagi, ataupun kita suka sangat nak memberi dekat orang kan. Tapi asyik orang yang sama je minta sedekah kat kita kan. Contohnya macam tu lah kan. Lama-lama kita jadi tak ikhlas. Macam tu lah juga dengan suami kita kan. Jadi daripada situlah sebenarnya JM banyak bercakap dengan diri sendiri. Apalah nak jadi dengan aku ya Allah, jika izinkan aku ya Allah. Kau nak ambil apa pun ambil ya Allah, janji. Yang penting ya Allah kau jangan ambil semangat aku. Sebab tu JM ni akan sentiasa semangat tau. Sentiasa semangat. Sebab apa? Sebab JM pernah minta dengan Allah, ya Allah kau nak ambil apa pun ambil lah ya Allah. Janji kau tak ambil semangat aku. Sebab semangat ni lah untuk JM bangkit nak teruskan kehidupan. Semangat ni lah JM nak terus bangkit untuk banyak nak bantu orang lain. Semangat ni lah JM nak bangkit untuk JM bantu adik-beradik JM. Macam tu. Jadi semangat tu penting. So jadi bagaimana JM dapatkan semangat tu? Okey, asbabnya melalui mandian garam. Melalui mandian garam aura rezeki ni asbab je. Sebab Allah ni dia menguji manusia, dia menguji manusia ni, ujian ni, dan melalui asbab jugalah. Asbab juga. Jadi asbabnya mandi garam ni, Masya Allah JM, Alhamdulillah Allah izin untuk bangkit, rasa badan segar, boleh berfikir betul betul apa yang ditulis di Al-Quran yang mana katanya orang yang tenang, orang yang tenang akan menang. Ya Allah, pastinya masa tu ketika itu bermunajat dengan Allah ni, ya Allah bersungguh-sungguh, sebab ketenangan tu datangnya daripada Allah. Allah yang boleh bagi ketenangan tu. Allah yang boleh bagi ketenangan itu Jadi garam ni adalah asbab je. Garam ni garam aura rezeki ni adalah asbab je ketika itu. Ketika itu asbab je. Jadi JM macam bila Allah bagi jawapan ni yang mana mandi garam lah. Mandi garam boleh dapat membangkit semangat. So JM carilah garam. Daripada situlah bermulanya JM niat. JM kata ya Allah, masa tu memang ya Allah lain sangat lain sangat energinya, semangatnya, membuatkan JM ialah kan betul lah kan, bila kita bersungguh-sungguh minta kepada Allah. You all bayangkan kalau you all nak sesuatu yang you all dalam keadaan desperate, you all akan bersungguh-sungguh minta. Sama lah juga dengan JM. Masa tu JM bersungguh-sungguh, ya Allah izinkan aku ya Allah buat garam ni ya Allah. Sebab apa? Sebab aku tak tahu macam mana, aku tak tahu rasa macam semangat. Aku nak cakap pun tak tahu macam mana semangatnya. Tapi aku yakin ya Allah, pasti ada ramai lagi orang kat luar sana yang macam aku juga. Macam apa? Macam kita ni resah, gelisah, gundah gulana, tak boleh nak tidur malam, semangatnya hilang, semangatnya jatuh kan. Semangatnya jatuh. Kat situlah JM bermula mengusahakan ataupun buat garam mandian, JM sebarkan kepada orang lain. JM nak mereka rasa apa yang JM rasa hari ini melalui khasiatnya garam mandian. So Alhamdulillah ternyata Allah izinkan ramai sangat daripada tahun 2015 JM mengusahakan awal tahun
sehinggalah hari ini dah lebih 6 tahun bergelumang dengan masinnya garam, tapi sebenarnya tak masin pun garam tu. Garam tu manis untuk JM. So JM nak bagi rasa kepada you all yang mana garam ni adalah manis, garam tak masin pun. Garam ni adalah garam yang manis sangat untuk hidup JM. Jadi melalui itulah JM mulakan mengusahakan garam Aura Rezeki buat mandian. Okey, ketika itu pula ujiannya berbeza lagi. Ujiannya apa? Ujian berbeza lagi. Ya Allah, hidup ni memanglah penuh dengan ujian. Hidup ni penuh dengan cabaran. Apa itu ujiannya? Apa itu cabaran yang Allah bagi? Apa tu JM cabarannya? Cabarannya orang susah nak terima mandi garam ni. Katanya melekit lah, katanya syirik lah, katanya taksub lah, katanya macam-macam lah kan. Tapi JM tekad, Allah izin, Allah mudahkan. Alhamdulillah. Ada yang hendak, ada yang tak, ada yang hendak, ada yang tak nak. Itu biasa. Hidup ni ada hitam, ada putih, ada gelap, ada malam. Ada gelap, ada malam. Ada siang, ada malam. Ada cerah, ada terang, ada gelap. Macam tu kan. So itu biasa. Bila kita dalam bisnes ni, ada yang hendak, ada yang tak nak kan. Ada yang suka, ada yang tak suka. Jadi kita lalui aja. Lalui aja pasti. Jika Allah izin, Allah mudahkan. Jika Allah izin, Allah mudahkan. So alhamdulillah ramai yang JM dah bantu dah sahabat-sahabat JM di luar sana. Banyaklah testimoni yang JM dapat, yang banyak. So apa yang JM banyak, apa yang kita buat bisnes ni kan, kita bisnes ke ataupun kita berkawan ke, kita bersahabat ke kan, sebenarnya doa-doa daripada sahabat-sahabat kita daripada customer kita, itu adalah sangat-sangat bagus tau. Bukan senang nak dapat doa daripada orang yang kita tak kenal melalui asbabnya produk kita, orang tu mendoakan kita. Sebenarnya apa yang JM ada pada hari ini kan hasil daripada doa-doa pelanggan-pelanggan ataupun customer-customer yang mungkin JM dah bantu. Asalnya macam JM gundah gulana, asalnya anxiety, asalnya resah gelisah, asalnya murung, macam-macam lah. Tapi melalui asbabnya mandian garam, alhamdulillah mereka bangkit dan mengenal siapa diri dia. Orang kata siapa yang mengenal diri dia, insya-Allah dia akan mengenal Tuhan dia. So kat situ. Jadi JM ni asbab je sebenarnya. JM ni adalah perantara saja. JM ni bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Tak ada pun. JM ni ya Allah, malulah kan, malulah dengan Allah, bukan siapa-siapa pun kan. So hari ni JM ingatan ini untuk diri JM, dan juga ingatan ini juga untuk mungkin sahabat-sahabat semua apa yang kita kata, apa yang kita tulis dekat media sosial kan, kita kena kotakan. Jangan kita cakap, kita tulis tapi kita sendiri tak buat. Ini anak-anak tengok ni, ni suami tengok ni live kita ni. Kita kata kita solat malam, bangun solat malam, bukan main lagi tulis dekat Facebook, kat media sosial, ajak orang bertahajud 10 Ramadan terakhir kan. Kena bangun, kena banyak bermunajat. Ada cerita ni, tulis kat Facebook, bukan main lagi panjang-panjang lagi. Tapi sendiri tak buat. Jangan macam tu malu dengan Allah malu dengan Allah. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita cakap apa yang kita kongsikan, kita kena buat. Jangan cakap-cakap aja, tulis-tulis je tapi kita sendiri tak buat. Malulah kita kan. So itulah. Jadi asbab ni lah mandi garam ni sangat bagus sebenarnya. Asbab mandi garam ni
JM bukan nak menjual, JM bukan nak melakukan produk, tapi inilah pengalaman JM sendiri, ya, melalui asbabnya garam ni, ya. Masa tu alah nak cakap pasal juta-juta ni tak payahlah pasal juta-juta. Kita cakap hari ni JM bermodal dengan hanya RM300 sahaja. Alhamdulillah lah, Alhamdulillah, bukan nak bermegah-megah, takut nanti riak pula kan. Tak, JM suka bantu orang. Kalau ikutkan orang nak cakap, dah kaya pun, dah banyak duit pun, masih lagi nak buat live. Dah kaya pun, dah banyak duit pun, masih lagi nak cerita pasal produk hari-hari, masih lagi nak buat video, masih lagi nak buat TikTok, masih lagi. Semua masih lagi nak buat. Tak cukup-cukup ke? Okey, untuk JM, Alhamdulillah, kalau JM hari ni selfish, JM fikir untuk diri sendiri, memang dah cukup dah, memang dah cukup dah. Tapi JM ni buat untuk siapa? Untuk nak bagi manfaat kepada orang lain, untuk mudahkan orang lain. Kenapa ada TikTok? Kenapa ada TikTok? Kita kena ikut juga perjalanan, peredaran masa, apa yang semasa buat. Kita perlu sebagai seorang leader, sebagai seorang founder, sebagai seorang ketua dalam syarikat, perlu buat sesuatu yang baharu orang lain buat, kan? Kena up to date lah, kan? Takkanlah sama je, kan? Bagi JM memang Alhamdulillah cukup, Alhamdulillah cukup, cukup makan, cukup pakai, cukup lah nak beli apa pun, Alhamdulillah. Tapi dia macam ni tau, apa yang kita usahakan setiap hari, bukannya untuk diri kita semata, bukan. Lagi banyak kita buat, lagi banyak Allah bagi rezeki kepada kita, lagi banyak kita sedekah, lagi banyak kita berkongsi kepada orang lain, lagi banyaklah kita. Contoh kalau macam JM ada staff kan, mestilah kita nak bagi, mungkin bagi duit raya, mungkin bagi duit puasa, mungkin bagi bonus. So bersedekah ataupun berkongsi rezeki. Macam tu juga dengan sahabat-sahabat JM. Kenapa pada tahun ini JM setiap hari JM nak bagi hadiah, untuk anda beli juadah berbuka puasa, kan? Sebab inilah, sebab apa yang kita bawa balik nanti bukan apa yang ada dekat bank tu nanti. Bukan berjuta-juta yang ada tu, bukan, tak ada. Yang kita bawa balik nanti apa yang kita kongsikan, apa yang kita sedekahkan. Itulah yang tunggu kita kat sana nanti. JM bukan ustazah, tapi JM belajar melalui perjalanan, JM belajar melalui kehidupan, InsyaAllah, Okey, siapa yang bersama dengan JM dekat TikTok ni? Hai semua dekat TikTok. Salam kenal daripada JM. Okey, JM wanita biasa. Boleh panggil JM sahaja. Okey, baru nak berjinak-jinak dengan TikTok. Okey. Baru nak berjinak-jinak dengan TikTok. Okey, untuk pengetahuan yang baru, kenal JM di TikTok. Okey, JM adalah pengasas produk Aura Rezeki, produk yang berasaskan garam bukit. Alhamdulillah, JM pengalaman dalam bisnes tak banyak pun, tapi lah dah lebih lah, hampir dah 20 tahun jugalah berniaga, berniaga jatuh bangun tu dah ada dekat poket lah, kan. Okey, untuk perniagaan Aura Rezeki ni JM baru sudah lebih 6 tahun mengusahakan produk-produk berasaskan garam bukit. Antaranya adalah garam mandian, sabun muka, scrub daripada garam, apa lagi, kita ada mandian gel, shower gel dengan garam, dan akan datang kita ada ubat gigi, kita ada shampoo daripada garam. So insyaAllah kita ada juga garam masakan. InsyaAllah ada 3 produk yang akan keluar yang berasaskan dengan garam. Waalaikumsalam Emiza. Okey, so dekat situ. Jadi salam perkenalan buat semua warga TikTok, sahabat-sahabat TikTok, okey, yang di Facebook juga. Okey, salam kenal. Okeylah, itu sajalah untuk hari ini. Bagi
anda yang nak mulakan bisnes, lagi-lagi waktu bulan puasa ni kan, ramai sangat yang kata bulan puasa ni slow sangat bisnes. Bulan puasa ni ramai orang tak nak beli. Bulan puasa ni bulan puasa. Oh ya, kopi. JM buat kopi daripada garam juga. Kopi memang bukan senang lah nak buat sebenarnya kan. Keluar buat R&D dan macam-macam lah kan. Tapi alhamdulillah lah bila kita bermula dengan niat, Allah melihat niat kita Allah melihat niat kita jadi ialah bila niat kita lah kan, nawaitu kita apa. So itulah ya, salam kenalan daripada JM untuk warga TikTok, dan juga salam kenalan juga untuk warga Facebook yang baru mengenali JM. Okey, itulah bulan puasa ni kan ada kata yang slow kan. Tapi kan sebenarnya JM pun dulu macam tu juga. Bukan bulan puasa je slow, bulan yang 11 bulan yang lain tu pun sama juga. Itu sebenarnya attitude lah sebenarnya, tindakan kita lah sebenarnya. Sebab kita belum jelas lagi dengan matlamat kita, apa yang kita hendak dalam hidup ni. Tapi kan jika anda jelas dengan matlamat anda, apa yang anda inginkan dalam hidup ini, anda tak boleh dah nak sia-siakan. Setiap hari rasa macam tak cukup je 24 jam tu. Nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik. Nak banyak sedekah, nak lagi sedekah, lagi sedekah. Lagi dapat banyak, lagi sedekah. Lagi dapat banyak, lagi sedekah. Macam tu lah. Jadi ya Allah, ya Tuhanku kan. Itulah yang JM dapat kongsikan hari ni ya. Nak buat bisnes tapi tak semangat kan. Amalan mandi garam tu sangat bagus untuk diamalkan. Sebab mineral-mineral yang ada pada garam tu sangat banyak Antaranya adalah sulfur, ada potassium, magnesium, ada banyak lagi. Kita ada lebih 84 jenis mineral yang ada pada garam, yang sangat baik untuk tubuh badan kita. Bila lepas kita mandi tu kan, seolah-olah kan, ya Allah, dia mengetuk-ngetuk darah yang tidur tadi untuk kita bangkit, untuk kita segar sangat. Untuk kita rasa macam wow, freshnya. Hari ini aku yang punya. Dan satu lagi tahu bagaimana nak kekalkan semangat. Dah semangat ni, ada pula semangat hari ni semangat, besok down, besok semangat lagi, besok down. Jadi anda kena selalu menciptakan sejarah. Sejarah macam mana tu JM? Sejarah lah. Sejarah yang membuatkan momentum anda sentiasa tinggi, energi anda sentiasa tinggi. Kalau hari ni duit banyak membuatkan anda bersemangat, anda carilah duit. Kalau hari ni sale anda banyak membuatkan anda semangat, anda kenalah sentiasa buat sale, promote lah, sembang lah kan. Dah lah, kita ni bukan selebriti kan. Promotnya jarang-jarang sekali. Macam mana orang nak tahu produk kita kan. Jadi kita kena sentiasa tonjolkan diri kita. Kita kena sentiasa iklankan diri kita, iklankan apa yang kita usahakan pada hari ini. Okey, so itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih banyak-banyak WhatsApp akak untuk produk Aura Rezeki. Okey, boleh di page Aura Rezeki. Okey, jumpa lagi semua. JM pun ada JM sebenarnya dah janji mungkin dalam pukul 1 sampai. So JM akan ada urusan luar. Jadi terima kasih banyak-banyak yang bersama dengan JM. Okey, minta maaf banyak-banyak andainya ada yang tersinggung, terkasar bahasa, mungkin ada yang tersentak-sentak. Bukan niat JM. Kita ni manusia biasa saja. Kadang-kadang kita tak sentak, kita tak sedar kan. JM dulu juga sama seperti anda. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk kenalan sahabat-sahabat JM di TikTok, di Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Mana yang baru masuk tu, tolong sebar-sebarkan. Tolong share-sharekan video JM ni Okey, insyaAllah jumpa lagi semua. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi semua.